Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Cerita misteri dan seram. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tajuk: dia menggali kubur untuk mendapatkan kepala, rambut, dan kain kapan perempuan mati beranak. Di belakangnya berdiri sesuatu yang tidak berkepala. Hantu Kudung. Sewaktu saya berada di Kelantan, kira-kira 3 tahun yang lampau, saya tidak lupa untuk menyiasat kisah-kisah hantu yang berlaku di negeri itu. Menurut penduduk-penduduk negeri tersebut, kebanyakan mereka memang lekas terpengaruh dengan cerita-cerita hantu dan lekas juga terpengaruh dengan kepercayaan yang mereka anggap hantu itu. Terutama sesekali yang terdapat banyak kisah-kisah hantu. Ini ialah di sebuah kampung yang bernama Aur Duri. Di kampung itu boleh dikatakan semua penduduknya mempercayai hantu, ilmu sihir, ilmu memuja, ilmu pukau dan bermain putri. Kira-kira 2 bulan lamanya saya berada di Kelantan. Pada suatu hari saya berkesempatan meninjau ke rumah Pak Awang. Pak Awang ialah seorang bomoh yang terkenal di kampung itu. Dalam masa kunjungan saya ke rumahnya, saya dapati Pak Awang sedang sibuk berbual-bual dengan sahabat handainya yang datang ke rumahnya pada waktu itu. Setelah memberi salam, saya pun memperkenalkan diri saya kepada Pak Awang dan menceritakan perihal kedatangan saya ke rumahnya pada hari itu ialah kerana hendak melihat bagaimana dia mengubat orang-orang yang kena sampuk. Pak Awang tersenyum mendengar pertanyaan saya. Dia mempersilakan saya untuk ke rumah beliau yang lebarnya 17 kaki kali 14. Di dalam bilik itu saya dapati banyak benda-benda yang menakjubkan, yang mana benda-benda itu belum pernah saya melihat seumur hidup saya. Di sudut bilik itu terletak sebuah katil kecil yang diperbuat daripada kayu jati. Di atas kayu itu ada beberapa biji bantal yang sudah lapuk dan baunya busuk. Di atas katil pula kelihatan suatu tubuh terbaring, menjulur panjang, ditutupi dengan sehelai kain putih, yaitu dari hujung kepala hingga ke hujung kakinya. Siapa yang terbaring di atas katil itu, Pak Awang? Saya mengemukakan pertanyaan kepada Pak Awang dengan suara yang perlahan. Mendengar pertanyaan saya, itu Pak Awang merenung muka saya dan dengan mata yang bersinar-sinar merah kelihatannya. Sambil menganggukkan kepalanya dia menjawab, "Inilah sahabat hamba. Dialah yang menjadi suruhan hamba keluar malam balik pagi." Saya hairan mendengarnya. Kata-kata tadi dengan memakai bahasa Kelantan. Tetapi saya berdiam diri kerana saya faham apa yang telah diucapkannya sebentar tadi. "Kenapa Pak Awang tutup seluruh anggotanya?" tanya saya lagi. Mendengar pertanyaan kali yang kedua, Pak Awang menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Sahabat hamba ini malu melihat dan berjumpa orang." Saya mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh Pak Awang itu. Tetapi saya sendiri tidak mengerti maksud yang sebenarnya.
Kemudian saya pun duduk bersila menghadap katil yang memuatkan sahabat Pak Awang itu. Seketika lamanya kami sekalian berdiam diri. Tiba-tiba keadaan yang sunyi senyap sejak beberapa menit tadi telah dipecahkan oleh suara beberapa perempuan yang sudah separuh umur datang hendak mendapatkan Pak Awang dengan keadaan tergopoh gapah. Seorang daripadanya menerkam Pak Awang yang sedang berdiri di muka pintu biliknya, lalu menyembah kaki Pak Awang dengan keadaan seolah-olah meminta ampun. Pak Awang tidak berkata apa-apa selain dari melihat akan perempuan yang menyembah lututnya itu. Perempuan itu menangis sambil meratap-ratap meminta tolong kepada Pak Awang. Menurut perempuan itu, adik perempuannya telah dibuat orang dan sekarang di dalam keadaan seperti orang gila. Tak tentu tidur dan boleh bercakap-cakap. Tak boleh mendengar bising-bising dan macam-macam lagi. Kamu duduklah sini, hamba nak ke dapur sekejap. Tiba-tiba Pak Awang memotong cakap perempuan itu sambil berjalan menuju hala ke dapurnya. Sebentar kemudian Pak Awang keluar semula. Tangannya kelihatan membibit sebuah mangkuk putih besar yang berisi air. Pak Awang masuk ke bilik tempat kami sekalian sedang menanti itu. Dan kemudian Pak Awang duduk bersila sambil membakar kemayan. Dia merenung air di dalam mangkuk itu dan mulutnya kelihatan terkumat kamit seolah-olah memperkatakan sesuatu yang tidak kami ketahui. Di dalam beberapa saat selepas itu, tiba-tiba rupa Pak Awang berubah menjadi hitam, sehitam-hitamnya. Matanya pula telah bertukar kebiru-biruan dan berkilat pula. Seluruh anggotanya kelihatan bergoyang-goyang. Melihat peristiwa itu, saya berasa amat gerun dan hairan. Setelah itu barulah Pak Awang dapat berkata-kata. Tapi kali ini suaranya telah berubah garau. Suara itu bertanya kepada perempuan tadi, siapa nama adiknya yang gila itu? Berapa umurnya? Soalan itu dijawab oleh perempuan itu dengan perasaan yang penuh harapan. Kemudian Pak Awang berpaling kepada tubuh yang berselimut di atas katil itu, lalu berkata, "Hai sahabat hamba, kali ini kamu mesti pergi ke tempat kamu yang asal, dan bila kamu sampai ke sana kamu ambil sehelai rambut perempuan yang mati beranak." Habis saja Pak Awang berkata, tubuh itu kelihatan bergerak perlahan-lahan. Dan ketika itulah saya terdengar satu suara dari benda itu mengatakan, "Baiklah." Mendengar itu, Pak Awang pun bangkit dari duduknya dan mengambil sehelai kain merah. Lalu diberikan kepada perempuan itu. "Ambil kain ini dan kamu boleh balik," kata Pak Awang. Perempuan itu menyambut kain merah yang diberikan oleh Pak Awang tadi, lalu mengucapkan terima kasih. Pak Awang menghulurkan tangannya ke arah perempuan itu. Saya ingatkan dia hendak bersalam. Rupa-rupanya dengan sekelip mata itu juga tangan perempuan itu kelihatan memberi beberapa keping wang kertas merah warnanya kepada Pak Awang. Pak Awang menyambutnya dengan tangan yang tergetar.
tapi wajahnya berseri-seri. Perempuan itu terus meminta diri lalu pulang dengan tidak bertanya apa-apa pun kepada Pak Awang. Kejadian yang seumpama ini memang tidak boleh dipercayai. Sesiapa juga yang mendengar kisah ajaib ini, kalau ditanya, seorang yang tidak pernah mengalaminya tentu tidak percaya. Tetapi pada diri saya sendiri pula, hendaklah saya katakan percaya tak boleh. Hendak saya katakan tak percaya pun tak boleh. Tapi setelah menyiasat dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, barulah saya ketahui rupa-rupanya perkara-perkara yang seperti ini terjadi di rumah Pak Awang sebagaimana yang telah saya kisahkan di atas tadi memang boleh dipercayai. Dan kejadian itu adalah satu kejadian yang benar dan ganjil. Kira-kira seminggu selepas saya berkunjung ke rumah Pak Awang itu, pada suatu malam, sepulangnya saya dari menonton wayang kulit, sedang saya dalam perjalanan pulang ke rumah saya, tiba-tiba saya ternampak dari jauh satu benda putih berjalan terhincut-hincut di depan saya. Benda itu jaraknya dari saya lebih kurang 50 ela. Oleh kerana bulan pada malam itu memancarkan cahayanya samar-samar kerana diliputi awan tebal. Tetapi saya tidak dapat melihat dengan jelas apa benda tersebut. Pada mulanya saya menyangka benda itu orang sedang berjalan. Tetapi apabila saya tenung betul-betul, barulah saya ketahui rupa-rupanya benda itu bukan manusia. Sebab dari jauh saya ternampak dia berjalan terhincut-hincut dengan tidak mempunyai kepala. Sebentar kelihatan benda itu gaib oleh kabus yang menyelimuti dengan tebal. Kemudian muncul lagi, semakin lama semakin dekat. Dengan tidak membuang masa lagi, saya pun menyembunyikan diri balik pohon kayu yang ada di kiri kanan tempat saya berjalan itu. Benda itu terus berjalan terhincut-hincut menuju hala ke kubur yang tidak berapa jauh dari situ. Pak Awang menurutnya dari belakang dengan memikul sebatang cangkul di bahu kirinya. Hati saya tambah berdebar-debar bila saya melihat tubuh yang terhincut-hincut tadi benarlah tidak mempunyai kepala. Setelah jauh mereka berjalan, saya pun mengikuti dari belakang kerana saya ingin tahu mengapa mereka pergi ke kubur di waktu malam ini. Di tanah perkuburan itu penuh dengan pohon-pohon kayu yang besar dan semak-semak. Bunyi suara burung hantu sayup-sayup kedengaran. Beberapa ekor kucing hitam kelihatan berkeliaran berlari ke sana kemari melangkah kubur-kubur yang ada di situ. Di saat itu saya bersembunyi di balik semak-semak yang berhampiran dengan kubur itu. Saya lihat Pak Awang mula menggali sebuah kubur. Dia nampaknya bersungguh-sungguh benar. Setengah jam kemudian Pak Awang pun dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dia kelihatan terlalu penat dan berpeluh-peluh. Kemudian Pak Awang duduk di tepi kubur yang sudah digalinya itu dan berkata kepada sahabatnya yang kudung kepala yang sedang tegak berdiri di hadapannya itu. Selepas itu mengambil rambut dan kain kapan perempuan yang baru mati beranak ini.
Kau mesti bawa benda-benda ini pulang ke rumah kita. Aku tak boleh balik sekarang kerana masih banyak kerja di sini. Demikian Pak Awang memberitahu kepada sahabatnya itu. Habis saja Pak Awang berkata-kata, dia pun segera terjun ke dalam lubang kubur itu kerana hendak mengambil rambut perempuan yang mati beranak itu. Lama Pak Awang di dalam kubur. Agaknya terlalu lama manusia kudung itu memenanti Pak Awang tidak juga naik dari lubang kubur. Dia tidak sabar, tiba-tiba dia pun ikut terjun ke lubang itu. Pada ketika itulah saya terdengar suara Pak Awang memekik-mekik minta tolong. Tetapi malangnya, pada masa itu tiada seorang manusia pun yang datang menolongnya. Bunyi pekikan suara Pak Awang semakin kuat dan menyeramkan bulu roma saya. Mendengar itu saya tak sabar lagi, lalu saya pun berlari menuju ke lubang kubur itu dan mencapai cangkul yang terletak di tepi kubur. Terus melihat ke dalam lubang tersebut. Alangkah terperanjatnya saya bila ternampak Pak Awang sedang dicekik oleh tubuh yang tak berkepala itu. Melihat demikian, saya pun mengangkat cangkul lalu menghayunkannya ke badan hantu yang kudung itu. Apabila kena saja, benda itu pun jatuh, tapi dia bangun semula dan melompat ke atas melawan saya. Saya undur ke belakang kerana mengelak terkamannya. Tetapi tak sempat kerana dengan pantas badan itu mencekik leher saya dengan kedua belah tangannya. Saya meronta-ronta dan memekik meminta tolong, tetapi tiada sesiapa manusia pun di sana datang menolong saya. Kami bergumpal-gumpal di atas tanah perkuburan itu. Lama-kelamaan saya merasa letih dan lemah. Seluruh anggota pandangan saya mula gelap. Di waktu itu akhirnya saya tidak sedarkan diri lagi. Dan apa yang terjadi pada diri saya selepas itu saya pun tidak tahu. Apabila saya sedar semula, dapati hari sudah hampir fajar. Ayam berkokok bertalu-talu. Sayup-sayup kedengaran. Saya menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan saya melihat seorang separuh umur sedang duduk di sisi saya di tanah perkuburan itu. Orang itu merenung saya dengan keadaan letih. Saya bangun perlahan-lahan lalu duduk menghadap orang yang belum saya kenali itu. Dan saya pun merenung orang itu hingga ke kakinya. Orang itu kelihatan tersenyum apabila dia melihatkan telatah saya pada ketika itu. "Pacik ini siapa dan dari mana Pacik datang?" tanya saya kepada orang itu. "Aku berada di sini sejak malam tadi kerana menjaga istriku yang baru saja meninggal dunia petang semalam. Dan kerana aku tahu ada orang yang cuba hendak mengacau istriku yang tak berdosa itu, maka itulah sebabnya aku datang kemari untuk membalas bela kepada pengkhianat-pengkhianat itu," katanya seraya menunjukkan tangannya ke dalam lubang kubur yang bekas digali oleh Pak Awang malam tadi. "Kerana menjaga istriku yang baru saja meninggal dunia petang semalam, dan kerana aku tahu ada orang yang cuba hendak mengacau istriku yang tak berdosa itu, maka itulah sebabnya aku datang kemari untuk membalas, membela kepada pengkhianat-pengkhianat itu," katanya seraya menunjukkan tangannya ke dalam lubang kubur yang bekas digali oleh Pak Awang malam tadi. Saya pun menjenguk
ke dalam lubang kubur itu. Alangkah terkejutnya saya bila terpandang Pak Awang dan tubuh yang tak berkepala itu telah mati dalam lubang itu, dan kulihat juga kepala seorang perempuan hampir putus kena potong. Mata Pak Awang terbeliak, lidahnya terjelir panjang, sungguh gerun saya melihatnya. Belum pun sempat saya hendak mengemukakan sesuatu pertanyaan mengenai kisah ajaib ini, Pakcik tadi tiba-tiba, Pakcik itu pun menceritakan kepada saya kisah sebenarnya yang telah berlaku malam tadi. Menurut ceritanya begini, rupa-rupanya Pak Awang yang telah mati itu ialah seorang bomoh yang jahat dan suka mengambil kain kapan, rambut, dan kepala orang yang baru mati. Pak Awang ada membela seorang adiknya yang dibunuhnya sendiri, dan kepala adiknya itu telah dipotong kerana takut diketahui oleh orang lain. Dengan kepintaran Pak Awang sebagai seorang bomoh yang cukup ilmu sihir yang dianutinya, maka Pak Awang beroleh kejayaan dalam segala permintaan dan hajatnya. Akhirnya, Pak Awang telah berjanji dengan hantu-hantu dan jin-jin yang dibelanya itu, yaitu Pak Awang dikehendaki mengambil darah, kain kapan, rambut, dan kepala orang yang baru mati untuk makanan hantu-hantu yang dibelanya itu. Dalam masa hayat Pak Awang masih ada, selalu berlaku perkara-perkara yang mengerikan. Pak Awang tidak boleh terpandang kepada seorang yang lemah semangat. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka digerakkan Tuhan hati Pakcik datang kemari untuk mengambil kesempatan bagi menuntut bela atas perbuatan Pak Awang yang hina lagi terkutuk itu. Demikianlah menurut cerita dari orang tua itu kepada saya. Pakcik ini siapa dan dari mana Pakcik datang? Saya ulangi lagi pertanyaan yang sejak tadi belum dijawabnya. Namaku dikenali sebagai Pak Dolah, dan aku juga terkenal sebagai seorang bomoh di kampung ini, jawabnya sambil bangun dan mengibas-ngibas tanah liat yang melekat di baju dan seluarnya. Mendengar jawaban Pak Dolah itu, saya merasa seram kembali, tetapi sengaja saya buat manis muka, lalu bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan sekarang. Mari kau tolong aku menimbus kembali kubur ini, katanya sambil mencapai cangkul, dan mulalah kami berdua menimbus kubur itu sehingga tengah hari, barulah kami pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih dan Assalamualaikum. Ada salah dan silap, saya minta maaf. Jangan biarkan diri Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan Anda.